Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamis bin Azmi. Hari ini saya akan menerangkan bab fasah. Fasah ialah penceraian antara suami isteri yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah berasaskan permohonan yang dibuat oleh suami atau isteri berdasarkan sebab-sebab tertentu yang ditetapkan oleh syarak. Okey. Setelah itu, fasah juga hanya boleh dilakukan oleh pihak berkuasa sahaja seperti hakim, kadi apabila terdapat sebab-sebab tertentu seperti kehilangan suami tanpa diketahui keadaannya sama ada hidup atau mati, ataupun salah seorang daripada suami atau isteri murtad dan sebagainya. Setelah itu, fasah ini sebenarnya merupakan salah satu daripada pembubaran perkahwinan selain daripada huluk ta'liq, faraq dan lain-lain. Seterusnya, fasah dengan talak adalah berbeza. Fasah ini ialah pembatalan akad daripada asas dan menghilangkan sifat halal yang menjadi kesan ke atasnya. Manakala talak pula ialah menamatkan akad dan sifat halal masih kekal kecuali setelah talak bain, iaitu talak 3. Okey. Seterusnya, fasah tidak mengurangkan bilangan talak yang dimiliki oleh suami, manakala talak mengurangkan bilangan talak. Seterusnya, hukum fasah ialah pada dasarnya undang-undang fasah mubah atau dibenarkan, tidak diperintahkan atau dilarang. Tetapi ia juga bergantung kepada keadaan dan bentuk hukum tertentu. Undang-undang fasah adalah salah satu atau kedua suami isteri merasa kecewa oleh pihak lain dalam perkahwinan mereka kerana tidak mendapat hak yang ditentukan oleh syarak sebagai suami atau isteri. Akibatnya, jika suami dan isteri tidak lagi dapat meneruskan perkahwinan mereka, atau jika perkahwinan itu diteruskan, keadaan dalam rumah tangga juga dianggap semakin buruk. Hukum fasah juga, isteri harus meminta fasah bagi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak agar tidak berlaku pergaduhan antara suami dan isteri. Selain itu, fasah ini juga adalah hak suami dan isteri. Perpisahan melalui fasah juga dikira talak bain sughra dan iddahnya ialah 3 kali suci haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Syamil Adli bin Ahmad Kamil. Nombor metrik 20BE02063. Pada kali ini saya ingin membentangkan berkenaan dengan sebab-sebab fasah. Antara sebab berlakunya fasah itu ada 7 sebab. Sebab pertama, kerana mengahwini 2 mahram dalam satu masa. Seperti seorang suami yang telah kahwin dengan perempuan, kemudian dia pula berkahwin dengan saudara perempuan isterinya, atau mengahwini ibu saudara isterinya, dan sebelum menceraikan isteri yang pertama itu, bila berhimpun 2 mahram, maka akad yang dilakukan ke atas akad yang kedua adalah terbatal. Yang kedua, mengahwini saudara susuan. Saudara perkahwinan akan terfasah apabila antara suami dan isteri mempunyai pertalian darah yang timbul dari sebab susuan. Akad yang dilakukan atas pasangan saudara susuan itu adalah haram dan wajib dipisahkan. Dan yang ketiga, mengahwini perempuan yang masih di dalam iddah bekas suaminya. Adalah haram bagi seorang lelaki mengahwini isteri ataupun perempuan yang masih dalam iddah kepada seorang lelaki yang lain. Baik beliau beriddah kerana kematian suami. Larangan ini adalah kerana memelihara hak suaminya ke atasnya. Dan yang keempat, mengahwini bekas isteri yang diceraikan dengan talak 3 dan belum mengahwini lelaki lain. Adalah haram ke atas bekas suaminya mengahwini semula isterinya yang telah diceraikan dengan talak 3 sebelum
isterinya dikawini dan kemudian diceraikan serta selesai menjalankan tempoh iddah dengan suami yang kedua, maka barulah boleh berkahwin dengan bekas suami yang pertama. Dan sebab yang kelima, perbubaran perkahwinan kerana murtad. Murtad merupakan salah satu dari sebab-sebab pembubaran perkahwinan secara langsung apabila murtad baik dari kedua belah pihak, iaitu suami dan isteri, atau hanya salah seorang sahaja darinya yang murtad. Maka terbubarlah perkahwinan yang sah itu. Dan sebab yang keenam, pembubaran perkahwinan kerana salah seorang suami atau isteri memulai Islam. Apabila seorang isteri mulai Islam tetapi suaminya tidak dan masih kekal dalam agamanya, dalam hal ini mengikut pendapat Ibn Abbas, perceraian antara mereka berdua dikira dari saat isterinya memulai Islam. Sekiranya suami itu diajak tetapi enggan, maka menurut Imam Mazhab seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali pendapat bahawa berlaku perceraian itu setelah iddah isterinya habis, tapi sekiranya sebelum isterinya habis iddah, suaminya sudah memulai Islam, maka perkahwinan mereka masih kekal dan masih lagi menjadi isteri yang sah. Dan sebab yang ketujuh, itu yang terakhir, pembubaran perkahwinan kerana dara. Ini disebabkan suami melakukan keburukan ke atas isterinya seperti menghina, menyakiti dan mencederakan mencederakan dengan memberi kesan kepada fizikal isterinya pada tubuh badan, dan menggunakan alat ataupun tangan yang boleh menyebabkan luka pada tubuh badan isterinya. Jadi itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat yang harus menuntut fasakh. Ada beberapa syarat. Yang pertama, tidak diketahui di mana tempat suaminya berada dalam tempoh 1 tahun. Dan syarat yang kedua, tidak mengada peruntukan nafkah isteri selama tempoh 3 bulan. Dan yang ketiga, telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih. Yang keempat, tidak menunaikan tanpa sebab munasabah nafkah batin selama 1 tahun. Dan yang kelima, suami telah mati pucuk semasa berkahwin hingga sekarang dan tidak dapat diketahui. Yang keenam, telah gila selama tempoh 2 tahun atau sedang menghidap penyakit kusta, vitiligo atau penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit. Yang ketujuh, isteri yang telah dikahwini oleh wali mujbirnya sebelum mencapai umur 16 tahun lalu menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur 18 tahun dan belum masih lagi bersama. Yang ke-8, suami atau isteri yang telah menganiaya pasangannya. Yang ke-9, tidak menyetubuhi isteri dengan sengaja walaupun 4 bulan berkahwin. Yang ke-10, isteri tidak izin akan perkahwinan atau izin isterinya tidak sah. Dan yang ke-11, menurut pendapat mazhab Syafi'i, ada 2 perkara yang syarat sah, iaitu tidak sah fasakh nikah jika dipersetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, keterangan atau bukti yang diberikan mestilah disaksikan oleh 2 orang saksi lelaki, memberi pengakuan bahawa
kecacatan seperti mati pucuk dengan cara berganti sumpah. Setakat itu sahaja daripada pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Akil M. bin Syamir dan nombor matrik saya 20BE02106. Sekarang saya akan membentangkan mengenai Undang-Undang Mahkamah Syariah di Malaysia berkenaan fasad. Poin saya pertama ialah Undang-Undang Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan undang-undang yang memberi hukuman, yang membicarakan mengenai hukuman kepada orang Islam yang melakukan kesalahan sivil dan agama. Poin saya yang seterusnya, antara akta yang terdapat di Malaysia berkenaan fasad ini ialah Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, bahagian 5 mengenai pembubaran perkahwinan. Okey. Dan dalam undang-undang itu tersebut mengikut Seksyen 5, perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasad, perkara ini terjadi apabila seorang wanita yang telah berkahwin mengikut hukum syarak berhak mendapat satu perintah untuk membubarkan suatu perkahwinan itu atas satu atau lebih daripada alasannya. Banyak lagi alasan yang dapat saya berikan, tapi saya akan berikan 3 saja alasannya. Antaranya ialah seorang wanita itu tidak mengetahui keberadaan suaminya dalam tempoh lebih daripada 1 tahun. Perkara ini boleh menyebabkan bubarnya satu perkahwinan itu. Yang kedua, si suami melakukan si suami cuai dalam memberi nafkah kepada si isteri dalam tempoh 3 bulan. Sekiranya melebihi daripada tempoh 3 bulan, bubarnya si isteri berhak membubarkan suatu perkahwinan itu. Yang ketiga dan yang terakhir sebagai contoh yang saya nak berikan ialah apabila si suami telah dimasukkan ke penjara melebihi daripada 3 tahun atau lebih, si isteri berhak untuk membubarkan perkahwinan itu. Oleh itu, saya ingin ulas sikit berkenaan undang-undang ini. Sekiranya kita tidak mengetahui mengenai pembubaran perkahwinan ini atau fasad, kita boleh merujuk Undang-Undang Mahkamah Syariah di Malaysia dalam bahagian 5 mengenai pembubaran perkahwinan dan Seksyen 52. Dalam itu terdapat undang-undang dan alasan untuk kita rujuk mengenai pembubaran perkahwinan ini. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Akil. Jadi kita akan terus pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu proses menuntut fasakh. Yang pertama ialah suami atau isteri menuntut fasakh. Buat pengetahuan kita semua, memfasahkan perkahwinan hanya dilakukan oleh hakim mahkamah syariah. Jadi di sini mahkamah yang berbidang kuasa ialah Mahkamah Rendah Syariah. Jadi pada proses yang pertama ini, suami atau isteri boleh menuntut fasakh di Mahkamah Rendah Syariah. Ini jadi buat pengetahuan kita, sebenarnya suami pun boleh menuntut fasakh. Jadi di sini antara sebab-sebabnya adalah mungkin suami juga mempunyai alasan-alasan yang membolehkan menuntut fasakh. Okey. Jadi kita akan lihat juga di mana suami atau isteri ini membuat tuntutan dengan mengisi penyata tuntutan yang disediakan oleh pihak Mahkamah Rendah Syariah, dan pada ruangan alasan tu mestilah ditulis dengan alasan serta mempunyai bukti. Kalau alasan tu banyak, mestilah bukti tu setara dengan alasan tu. Jadi kita akan lepas membuat tuntutan, jadi pihak mahkamah akan menyiasat alasan dan bukti yang dikemukakan suami atau isteri. Jadi di situ kita lihat pihak mahkamah akan siasat alasan yang dikemukakan.
Jadi di ruang apa yang di dalam borang yang dituliskan oleh penyata tuntutan dia akan siasat, dan jika disabit kesalahan dan tiada jalan pendamaian, maka mahkamah akan membubarkan perkahwinan, iaitu memfasahkan perkahwinan jika tidak boleh dilakukan secara aman ataupun tenteram. Okey, kita akan pergi ke slide yang seterusnya, iaitu proses kes fasah. Jadi proses yang pertama ialah suami atau isteri hendaklah melakukan serahan borang permohonan penceraian yang telah dilengkapkan ke kaunter mahkamah, dan mereka juga tidak boleh lupa untuk daftar kes cerai dan terima tarikh dan juga masa hadir ke mahkamah yang tidak boleh melebihi 21 hari daripada kes yang telah didaftarkan. Jadi kita akan pergi ke langkah yang kedua, iaitu di mahkamah suami dan isteri ini akan hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan serta membawa bersama dokumen asal seperti sijil nikah atau sijil rujuk dan juga kad pengenalan atau pasport. Di sini mereka akan memaklumkan pembelaan mereka kepada hakim. Jika tidak selesai, maka suami atau isteri akan mendapatkan tarikh perbicaraan. Jadi langkah ketiga ini ialah persediaan sebelum perbicaraan akan dilakukan, iaitu suami dan isteri akan melantik peguam bagi membela mereka dan juga bersama-sama menyediakan dokumen perbicaraan dalam tempoh 1 bulan. Jadi antara dokumen yang boleh disediakan adalah dokumen penyata tuntutan, dokumen penyata pembelaan, dokumen tuntutan balas. Dan jika ada jawapan bagi dokumen tuntutan balas, maka hendaklah ditampilkan juga antara dokumen bagi tuntutan balas ini adalah contohnya laporan polis, laporan doktor, resit-resit atau bil-bil dan fakta yang telah dipersetujui atau fakta yang tidak dipersetujui bagi untuk mereka di perbicaraan nanti. Dan kita akan pergi ke langkah keempat, iaitu masa perbicaraan di mahkamah. Jadi peguam akan memberi keterangan dan kemukakan saksi untuk menyokong keterangan serta kemukakan dokumen sokongan keterangan, dan juga peguam tidak boleh lupa ataupun suami atau isteri itu tidak boleh lupa juga dengan kemukakan juga hujah bertulis kepada hakim. Untuk peringatan, perbicaraan hendaklah dilakukan tidak melebihi 3 bulan. Dan perbicaraan ini boleh dijalankan walaupun salah satu daripada suami dan isteri tidak hadir. Dan langkah kelima, kita akan pergi ke langkah kelima, iaitu keputusan. Jadi di sini suami dan isteri hendaklah menunggu selama 10 minit untuk hakim membuat keputusan. Okey, jika kes tuntutan fasah ini dikeluarkan keputusannya ditolak, maka berakhirlah kes tersebut. Dan jika tidak ada tidak puas hatian pada suami dan isteri itu tersebut, maka mereka boleh lanjutkan mahkamah ini ke mahkamah rayuan yang lebih tinggi dalam tempoh 14 hari setelah keputusan dikeluarkan. Dan jika kes fasah disabitkan, maka akan ada langkah ke-6, iaitu mahkamah akan mengeluarkan perintah cerai, iaitu suami dan isteri akan menerima rekod perceraian dan hendaklah membawa ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai dalam keadaan yang segera. Dan kita pergi ke langkah ke-7, iaitu pergi ke Jabatan Agama Islam negeri masing-masing, iaitu suami dan isteri perlu serahkan rekod cerai bersama dengan sijil nikah atau rujuk, kad pengenalan atau pasport, dan juga perintah daftar cerai dan rekod penceraian dalam keadaan yang segera. Jadi di sini terdapat bayaran yuran. Jadi bayaran yuran ini adalah mengikut kadar negeri masing-masing. Selepas itu kita akan pergi ke slide, iaitu kesan fasah. Jadi di sini saya tunjukkan ada 4 kesan. Yang pertama ialah pasangan yang melalui proses cerai secara fasah, mereka tidak boleh rujuk jika hendak bersama semula. Mereka tidak boleh rujuk, tetapi mereka hendaklah jika hendak bersama semula, mereka hendaklah dengan akad yang baru. Jadi yang kedua ialah sebelum persetubuhan, maka mas kahwin tidak dikenakan dan tidak ada bayaran muta'ah untuk si isteri. Dan ketiga, jika selepas persetubuhan dan kecacatan berlaku sebaiknya selesai akad nikah ataupun berlaku di antara akad dan persetubuhan
di antara dan suami tidak menyedarinya, maka isteri wajib mendapatkan mahar misil. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah rumah tangga akan runtuh dan anak-anak akan kehilangan kasih sayang serta kebajikan anak-anak akan terabai. Yang terakhir daripada saya ialah slide berkenaan hikmah fasa. Di sini saya kemukakan ada 4 hikmah. Yang pertama, menjamin hak dan perlindungan kepada kaum wanita sekiranya mereka teraniaya. Di sini, jika mereka merasa telah teraniaya, contohnya di dalam situasi suami selalu memukul si isteri dan tidak memberi nafkah, di sini terdapat platform untuk si isteri untuk membatalkan perkahwinan mereka, iaitu daripada segi fasa. Dan hikmah kedua ialah memberi peluang kepada isteri membuat tuntutan pembatalan perkahwinan. Jadi apa yang kita tahu, penceraian hanya boleh diungkapkan oleh suami. Dan jika si isteri ini mempunyai alasan-alasan yang kukuh yang boleh membuatkan dia melakukan fasa, maka di sinilah platformnya. Dan yang ketiga ialah bagi lelaki pula ialah mengelakkan isteri daripada nusyush. Di sini kalau kita lihatlah, selalu kebanyakan atau apa yang kita tahu, isteri yang nusyush inilah derhaka pada suami. Jadi di sini, di fasa ini juga lelaki boleh mengemukakan alasan, iaitu isteri nusyush untuk mendapatkan fasa. Dan hikmah yang seterusnya, yang terakhir, ialah menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak yang masih Islam disebabkan suami yang telah murtad. Jadi di sini, jika isteri mengemukakan alasan untuk menuntut fasa ialah suami yang murtad, jadi di sini mereka boleh menyelamatkan akidah dan pendirian mereka dengan agama Islam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini, bahawa bahagian perbezaan antara fasakh dan talak. Pertama sekali, fasakh, perbezaan dia yang pertama ialah pembatalan ikatan perkahwinan dengan sebab-sebab tertentu oleh kuasa hakim. Itu maksud fasakh. Maksud talak pula membatalkan atau melepaskan ikatan perkahwinan oleh suami sendiri. Okey, maknanya kat sini fasakh ni dia merupakan kemahuan isteri, manakala talak pula adalah kemahuan oleh suami sendiri. Jadi contohnya seorang suami itu ada satu penyakit tertentu yang berjangkit. So maka untuk pihak isteri ni dia boleh minta fasakh, iaitu membatalkan dia punya perkahwinan. Yang kedua ialah nafkah. Dari segi nafkah, kalau dalam fasakh, isteri tak berhak dapat nafkah walaupun dalam iddah, dan talak isteri berhak dapat walau dalam iddah. Kalau dalam hak fasakh, hak antara suami dan isteri, kalau dalam talak, hak kepada suami sahaja. Seterusnya ialah kuasa. Dari segi kuasa ni maksud dia siapa yang berhak untuk memberi talak atau fasakh tu sendiri. Contohnya fasakh. Kalau fasakh tu dijatuhkan oleh kuasa kadi, manakala talak tu sendiri oleh suami tu sendiri. Maknanya talak tu ada pada suami. Okey, kalau nak rujuk. Kalau rujuk pula untuk fasakh, dia tidak sah rujuk. Kalau talak, dia sah rujuk jika masih dalam iddah. Dan iddah tu pula mestilah kena iddah raji'i. Seterusnya, bilangan. Bilangan, kalau fasakh ni dia tak ada bilangan. Contohnya macam talak. Talak ada 3 bilangan. Aku ceraikan talak 1, tu kahwin lagi, talak 2, talak 3, bila habis tu tak boleh rujuk balik. Okey, itu je. Okey, seterusnya kita akan pergi ke slide seterusnya. Itu kesimpulan. Okay, kesimpulan dekat sini, hak fasakh dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia diberikan kepada isteri, memandangkan suami mempunyai hak untuk
melafazkan talak. Maknanya fasah ni dia adalah kehendak isteri. Maknanya fasah ni isteri yang minta. Kalau suami yang buat, dia tak panggil fasah, dia panggil talak. Seterusnya, jika perpisahan dipengaruhi oleh suami, maka ia dikira talak. Mana jika dipengaruhi oleh isteri, ia dikira fasah. Ya, macam saya cakap tadi lah. Kalau suami tu yang nak, dia dipanggil talak. Kalau isteri tu yang nak putuskan atau batalkan perkahwinan tu, dia dipanggil fasah. Okey, daripada fasah ni sendiri kita dapat tahu bahawa Allah sangat menjamin hak dan perlindungan pada kaum Hawa. Maknanya tak semuanya terletak pada pihak lelaki ataupun pada suami. Yang terakhir sekali, kesimpulan dia ialah dapat menunjukkan keunggulan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia kat sini, tak semua kuasa ataupun tanggungjawab Allah bagi dekat lelaki. Allah bagi dia juga dekat perempuan. Untuk perempuan tu sendiri mempunyai hak mereka sendiri. Mereka ada hak mereka ada keperluan mereka sendiri. Maknanya kehidupan mereka tidak sepenuhnya bergantung kepada lelaki. Terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.